أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Kamal Hafizullah Ta'ala, Fadil Ustaz Hakim, Ustaz Syed Faiz Al-Aidrus, seluruh para orang tua yang ada bersama dengan kita, ada AJK Surau, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memandang kita pada saat ini dan memberikan segala apa yang kita impikan dengan berkat apa yang kita lakukan pada malam ini, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih agung kita mendengar kalam-kalam berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan betapa indahnya dan sempurnanya akhlak dan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita yang kita dengar kadang-kadang mematikan hati. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang orang yang masih hidup, cerita tentang artis-artis, cerita tentang pemain bola sepak, cerita tentang orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Dengan mendengar cerita mereka, mematikan hati kita. Mereka masih hidup, kita dengar cerita orang yang hidup, mematikan hati kita. Kerana hati ini sama ada dia hidup ataupun dia mati. Disebutkan oleh para ulama bahawasanya kalaulah hati itu tidak dipenuhi dengan cahaya ilmu, maka hati itu terlebih dahulu mati sebelum matinya jasad. Hati sebelum matinya jasad, hati telah pun mati. Fa'ajsaduhum qabla al-quburi kubur. Maka jasad mereka menjadi kubur bagi hati mereka. Maka sebenarnya hati mereka mati dan mereka adalah, kita panggil zombie. Mayat hidup yang hatinya telah pun mati. Dan antara perkara yang mematikan hati adalah mendengar perihal orang-orang yang fasik, mendengar perihal orang yang tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Abi Haddad, kalaulah hanya melihat kepada orang yang cintakan dunia, merosakkan hati kita. Melihat sahaja, belum bercakap, belum mencintai, belum duduk dengan mereka. Melihat sahaja boleh mematikan hati kita, apatah lagi kalau duduk dengan mereka. Tapi ada satu kaum yang bila mana kita mendengar kisah mereka, walaupun mereka telah pun mati, mereka dah pun wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat, tetapi kita semakin dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dengar syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan hati yang mati. Subhanallah. Mendengar kisah orang hidup mematikan hati yang hidup, tetapi mendengar kisah orang mati menghidupkan hati yang mati. Iaitu kisah para salihin, kisah para nabi, khususnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang disebutkan oleh para sahabat tentang perihal fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keindahan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah dan yakinilah hakikat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu kita nak fahamkan, melainkan Allah yang tahu tentang kehebatan dan kemuliaan dan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Uwais Al-Qarni, ketika mana disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, kalau kamu jumpa dengan lelaki daripada Yaman bernama Uwais bin Amr Al-Qarni, wahai Umar, wahai Ali, pergilah berjumpa dengan dia dan mintalah istighfar daripadanya. Sahabat disuruh meminta istighfar daripada tabi'in. Ijma' ahli sunnah mengatakan sahabat lebih afdal daripada tabi'in, tanpa khilaf. Tetapi disuruh untuk minta doa istighfar daripada yang dikatakan afdalut tabi'in Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kenapa? Untuk mengajar kepada kita, setinggi mana pun ilmu kita, sealim mana pun yang kita ada daripada ilmu, banyak mana pun amalan kita, jangan tinggalkan orang yang soleh. Jangan tinggalkan minta doa daripada orang yang soleh. Sayyidina Uwais Al-Qarni bila bertemu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, kamu berdua tak kenal baginda Nabi melainkan bayang-bayangnya sahaja. Kamu tak kenal melainkan bayang-bayangnya sahaja. Keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
semakin kita mengenal baginda Nabi SAW, semakin terbuka hati kita untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hidayah ini kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mendengar kisah Nabi Muhammad SAW menjadi sebab untuk mereka menerima Islam dan iman. Berkatalah Habib Ali Al-Habashi dalam qasidahnya, hawaltu an asifal habib bi ba'dima fahimal fuadu min ats-tsana'il qur'ani. Aku cuba untuk memuji baginda Nabi SAW dengan pujian yang aku baca dalam Al-Quran. Fawajadtu qawli la yufi'u bi dzarratin min ushri mi'syari min ata'ir rabbani. Aku mendapati pujian aku yang aku buat, qasidah-qasidah, karangan-karangan memuji Nabi SAW tak sampai 1% pun daripada keindahan baginda Nabi SAW. Min aina ma ya'ribul maqwali. Daripada mana kata-kata aku ini boleh mengi'rabkan, boleh menceritakan tentang baginda Nabi SAW. Qad kalla kullu lisani. Yang mana setiap lisan akan terkelu lidah bila melihat baginda Nabi SAW. Tengok wajah Nabi SAW, terkelu lidah, tak mampu nak sebutkan tentang keindahan baginda Nabi SAW. Min ba'di ma ja'al kitabu bihi fama miqdaru madhil alamil insan. Setelah datang Al-Quran menceritakan tentang keindahan baginda Nabi SAW, maka di mana kata-kata kita, syair kita, pujian kita untuk menyamai dengan pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW, mereka berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hakikatnya berbai'ah, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yadullah fawqa aydihim. Penjagaan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Yang berbai'ah, berjanji taat setia kepada Rasulullah SAW. Kata para ulama, setengahnya mengatakan, ma madahtu qasidati bi Muhammadin walakin ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Aku tak mampu untuk puji Nabi dengan qasidah aku, tetapi qasidah aku menjadi mulia bila ada nama Nabi SAW. Bila masuk nama Nabi dalam bait syair dia, qasidah itu menjadi agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana cuba untuk ikut pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan baginda Nabi SAW. Ketika hidup baginda Nabi SAW sentiasa memberikan balasan, sentiasa memberikan al-ata ataupun hadiah kepada orang-orang yang bangun membaca syair memuji Nabi SAW. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair yang asalnya Nabi halalkan darahnya. Asal Nabi halalkan darahnya kerana kata-katanya yang begitu mencaci Nabi SAW, Nabi halalkan darah. Siapa berjumpa dengan orang ni, bunuh dia. Tetapi akhirnya dia masuk Islam di depan Nabi SAW. Kali pertama dia membaca syair Banat Su'ad di depan Nabi SAW, Nabi hadiahkan ridak Nabi SAW. Padahal pada sebelumnya dia mencaci Nabi, memaki Nabi, menghina Nabi dengan kata-katanya, qasidahnya. Tetapi satu kali sahaja dia memuji Nabi SAW, terus Nabi berikan hadiah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan suka kepada hamba yang memuji kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majlis, kita nak ekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buktikan di mana cinta kita dalam hati kita. Kerana cinta terletak dalam hati dan mesti dikeluarkan, mesti dizahirkan supaya menjadi bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukti itu tak cukup hanya dengan pujian. Bukti itu tak cukup hanya dengan menyebutkan kata-kata cinta. Tetapi bukti itu mestilah dibuktikan dengan perbuatan dan juga perkataan kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga majlis maulid bulanan di Dungun ini, anjuran majlis ta'lim Badrul Tuja menjadi sebab untuk kita dapat menghakikatkan ataupun membuktikan secara hakikatnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui akhlak kita dan seluruh muamalah kita mengikut baginda Nabi SAW. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang menghabiskan masanya hanya untuk ingat kepada Allah dan Rasul SAW. Dalam hadis ada kursi menyebutkan bahawasanya bila mana seseorang itu, satu kaum itu berkumpul untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ingat kepada Nabi SAW, Allah berkata kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum." Bangunlah kalian, kalian telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qad baddaltu sayyi'atukum hasanat. Aku telah qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Telah ditukarkan dosa-dosa kamu menjadi pahala. Bukan diampunkan dosa, tapi dosa yang banyak ditukar, dikonvert menjadi pahala.
Kalau diampunkan dosa, alhamdulillah. Tapi lebih hebat daripada itu, Allah tukar dosa menjadi pahala. Dosa yang banyak tiba-tiba jadi pahala. Diceritakan oleh Nabi SAW, seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipamerkan dosa-dosanya yang banyak. Maka dia melihat banyak dosa dia. Dan dia tahu ada lagi dosa yang belum Allah tunjukkan. Dan dia takut kalau Allah tunjukkan semua dosanya. Maka tiba-tiba Allah kata, wahai hamba-Ku, kamu mengaku tak kamu dah buat dosa ni semua ni? Katanya, wahai Tuhanku, aku mengaku ya Allah. Dan dia takut Allah tunjukkan lagi dosa yang baki tadi. Kata Allah Subhanahu, wahai hamba-Ku, dengan rahmat aku, dengan kasih sayang aku ubah, aku convert, aku tukarkan semua dosa kamu menjadi pahala. Katanya hamba tadi, ya Allah, ada lagi dosa aku yang kamu tak tunjukkan, keluarkan sekarang ya Allah supaya menjadi pahala. Nak tunjukkan betapa Allah sayang kepada hambanya, Allah kasih kepada hambanya, Allah nak hambanya masuk dalam syurga. Allah ini sangat kasih kepada hambanya. Ketika mana langit minta izin kepada Allah, wahai Tuhanku, izinkan kami untuk hempapkan orang yang berdosa di atas dunia ini. Bumi berkata, wahai Allah, izinkan kami nak telan hamba-hambamu yang berbuat maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Laut mengatakan, wahai Tuhanku, izinkan kami untuk menelan orang-orang yang berbuat dosa di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai langit, wahai bumi, wahai laut, kamu tak menciptakan mereka, aku cipta mereka, aku tahu apa yang aku nak buat untuk mereka. Allah sangat kasih kepada hamba-Nya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah akan hamparkan pengampunannya untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa pada waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah akan hamparkan pengampunannya pada waktu siang, bukakan pintu taubat untuk orang yang berbuat dosa pada waktu malam. Siang ataupun malam, dosanya pengampunnya adalah orang yang sama, adalah Tuhan yang sama. Pengampunnya adalah Allah yang bersifat dengan sifat Al-Ghaffar, yang bersifat dengan sifat At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk kembali kepada-Nya. Dan kita perlu ingat bahawasanya, kalaulah kita tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ciptakan umat yang lain untuk mereka berbuat dosa, kemudian Allah ampunkan mereka. Kerana Allah suka mengampunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan dosa yang sebelum dan yang selepas. Tetapi kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, inni la atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Aku akan bertaubat, akan beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah, ataupun 70 kali pada riwayat yang lain. Baginda Nabi tak ada dosa SAW, tapi nak ajar kepada kita bahawasanya kita kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Rajab ini. Baginda Nabi SAW masuk bulan Rajab, Nabi angkat tangan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kerana orang yang tak diberkati dirinya pada bulan Rajab, maka sampainya bulan Ramadan adalah sia-sia. Kalau mereka tak didahului dengan berkat oleh Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, maka Ramadannya menjadi Ramadan yang sia-sia. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi ikatkan 3 bulan ini. Kerana ketika 2 bulan sebelum Ramadan ini, bulan orang yang lalai. Bulan ramai manusia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hiburannya, dengan sukannya, dengan fitnah dunianya, mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan tak bersedia. Bila tak bersedia, maka tak layak menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab, kita kena mendapatkan berkat bulan Rajab dengan kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana pun dosa kita kepada Allah, jangan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sentiasa ada untuk menerima taubatnya kita. Dikatakan bahawasanya Al-Imam Utbi, Al-Imam Utbi seorang imam yang agung, pernah berziarah pada Nabi SAW, lalu dia duduk di hadapan kuburnya Nabi SAW di Madinah, ketika masih lagi boleh duduk di hadapan makam Nabi SAW di zaman dulu kala. Maka tiba-tiba datang seorang Arab Badui, datang depan Nabi SAW, depan Hujratul Syarif, mengatakan, ya Rasulullah. Katanya, ya Allah. Katanya, ya Allah, aku membaca dalam kitabmu kamu mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalaulah mereka umat kamu, wahai Muhammad, menzalimi diri mereka dengan dosa dan maksiat yang mereka buat, ja'uka, lalu mereka datang kepada kamu, wahai Muhammad, fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul, mereka istighfar kepada Allah dan Rasul pun istighfar kepada mereka,
Baik. Wajadullah. Lawajadullah tawwabur rahim. Nescaya mereka akan mendapati Allah itu akan menerima taubat mereka. Allah itu akan kasih kepada mereka. Ya Allah, kata Arab Badui, aku datang kepada kamu dan aku bacakan ayat ini, ya Allah. Maka sekarang aku berada di hadapan Nabi-Mu. Aku datang kepada Rasulullah SAW, maka ampunkanlah dosa aku. Maka dia membacakan beberapa bait syair, yang syair itu tertulis di Hujratul Syarif, ya khaira man dufinat fi turbi a'zamahu. Fataba min tibihi al-qa' wal aqam. Nafsu fidai fil qabri anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam. Qasidah ini tertulis di tiang maqam Nabi SAW. Maksud cerita ni sahih. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir dalam tafsir mereka bila mensyarahkan ayat ini. Maka Al-Imam Utbi melihat peristiwa itu berlaku di hadapan matanya. Maka Arab Badui tadi lepas dibaca ayat Al-Quran, dia kata, ya Allah, aku datang kepada Rasulullah hari ini, ampunkanlah dosa aku. Dibaca syair itu, maka dia balik. Al-Imam Utbi tidur di depan makam Nabi SAW dan bermimpi jumpa Nabi SAW dan bermimpi jumpa Nabi adalah perkara yang benar disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia sebenarnya telah melihat aku. Maka kata Nabi, wahai Utbi, ilhaq bidzalikal a'rabi. Pergi kamu kejar orang Arab tadi, Arab Badui tadi. Maka beritahu kepada dia bahawasanya Allah dah ampunkan dia dengan permintaan dia. Sebab apa? Sebab datang kepada Rasulullah SAW. Kisah yang lebih kurang dengan cerita Imam Utbi ini, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dalam kuburnya, ziarah pada Nabi SAW, katanya, ya Allah, aku ini hamba-Mu. Di depan aku ini kekasih-Mu. Di luar sana ada musuh-Mu syaitan dan iblis. Ya Allah, aku berbuat dosa. Kalau kamu ampunkan aku selamat daripada azab-Mu. Dan kekasih-Mu Rasulullah akan gembira dengan pengampunan tersebut, dan musuh-Mu syaitan iblis akan sedih. Ya Allah, tetapi kalau kata ampunkan aku, ya Allah, aku akan diazab oleh kamu dalam neraka. Dan Rasulullah akan sedih, dan musuh-Mu akan gembira. Ya Allah, ampunkan aku. Ada orang soleh duduk di hadapannya, bermimpi juga dengan Rasulullah SAW. Wahai fulan, kerja orang Arab tadi berkata kepada dia, Allah telah ampunkan dia bihusni mas'alatihi. Disebabkan baiknya cara dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak, kita kata, hanya bersandar kepada Rasulullah SAW, menjadikan baginda Nabi sebagai wasilah, sebagai pintu utama untuk kita diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak mana pun dosa kita, jangan tinggalkan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, aku dipamerkan oleh Allah amalan kamu. Urida alayya a'mala ummati. Dipamerkan kepada aku amalan umat aku hari Isnin dan hari Kamis. Malam Jumaat insya-Allah, moga-moga Allah pamerkan kepada Rasulullah amalan kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, in wajadtu khairan, kalau aku dapati benda yang baik, aku puji Allah. In wajadtu syarran ataupun in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku dapati perkara yang mereka buat benda tak baik, istaghfarullah, aku akan minta ampun kepada Allah untuk mereka. Kata para ulama, kalaulah tak ada istighfar Nabi kepada kita hari ini, nescaya dah lama dah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sentiasa minta ampunkan untuk kita. Jangan kita membebankan lagi Nabi dengan dosa kita. Jangan kita memberatkan lagi hati Nabi dengan dosa kita. Kita gembirakan hati Nabi SAW dengan majlis yang kita buat ini, insya-Allah menjadi sebab pintu kita untuk menerima taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah nastaghfirullah wa natubu ila Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Pandang kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Jangan keluar bulan Rajab ini melainkan kamu dah ampunkan segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab ini, ya Allah. Berkati kami pada bulan Sya'ban, ya Allah. Sampaikan kami pada Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Allah panjangkan umur pada asatizah kita, insya-Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis istiqamah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat semua keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taklah kita menjejakkan kaki keluar daripada surau ini melainkan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim